Datuk Seri Dr. Hajah Wida atau nama sebenarnya Hasmiza Uthman, berasal daripada Kelantan, umur 43 tahun dan mempunyai 4 orang cahaya mata. Berjinak dalam bidang perniagaan ini sejak daripada dulu kala lagi, memang darah keturunan berniaga. Masa kecil-kecil dulu adalah macam bukan kecil sangat lah, maksudnya tengah-tengah umur tu kan, selalu buat nasi lemak dengan muk apa gitulah, niaga-niaga makanan kecil-kecilan gitu untuk pergi ke kedai-kedai lah, hantar-hantar gitu. Saya ni berniaga nasi kerabu. Saya kata ambil nasi kerabu orang saya jual kat sekolah, dapat berapa sih, RM2 dulu pun dah bernilai. Okey, lepas tu tak cukup dengan tu, saya belajar buat sesuatu, saya belajar buat kuih, saya belajar buat nasi dan bertitik tolak daripada situlah saya berusaha dan saya terpaksa mencari lebih. Mencari lebih waktu tu untuk apa? Untuk saya dapat lebih daripada kawan saya. Sifat saya ni bersaing, sifat saya berjuang, sifat saya bersaing. Orang kata tu memang bergelora dalam diri saya sebenarnya. Sebab arwah ayah kita kan berniaga juga. Jadi Datuk macam ada ciri-ciri lah untuk menjadi seorang businesswoman tu. Ayah kira macam orang yang terkenal di negeri sendirilah. Negeri saya iaitu negeri Kelantan. Nah, sebagai kontraktor. Tetapi ayah tidak meninggalkan sebarang harta, maka saya perlu mencari sendiri. Masa umur lebih kurang darjah 3, saya kena survive. Daripada tahun demi tahun saya bekerja. Malahan ketika saya cuti SPM pun bekerja di Kuala Lumpur, dekat hotel. Lepas tu cuti STPM pun bekerja, cuti semester pun bekerja. Pekerja tak berhenti-henti lah. Nak menjadi seperti, tapi itu semua adalah sebagai orang kata tutorial percuma untuk saya lah. Tutorial dan apa benda tu ada pengalaman hidup yang menjadikan saya matang, menjadikan saya lebih orang kata strong berbanding orang lain, sebab terpaksa orang kata struggle daripada kecil. So maknanya dia macam kuih-kuih lah apa-apa masalah tu macam tu lah. Sebab kita dah biasa susah. Kalau masa universiti dulu, orang jalan kaki saya ada motor, ada motor saya ada kereta motor, orang duduk hostel saya duduk kondo. So saya kena work hard dan saya tak pernah berhenti bekerja daripada saya darjah 4 10 tahun sampailah 40 tahun bekerja saja. Maka saya menjadi seperti hari ini. Saat yang paling meninggalkan kenangan lah dalam yang Mak Jah punya hidup Mak Jah dengan Datuk lah. Yang ketika buat kombo tu lah, yang kata Mak Jah jual-jual tu. Ada satu insiden tu, Datuk cuah air panas kat kaki dia. Jadi 2 minggu duduk dalam bola pinang lah, Mak Jah yang jaga lah. Sampai sembuh. Sekarang ni parut pun ada kat kaki dia tu. Jadi pahit lah, tu kita tak ada umur, kita jauh kan. Sama-sama menangis dengan dia menangis, kita menangis. Alhamdulillah selepas tu tak lama mana dia dapat mengajar dekat Poilam lah. Terus dapat mengajar situ. Dan masa tu kita dalam duduk tengah mengajar-ngajar tu, dia mungkin ada idea. Datuk ni dia banyak idea. Lepas tu bila dipostingkan di Perak ni, saya cakap apa saya nak buat? Saya tak boleh kerja saya demam. Maka kalau cikgu ni separuh hari tu dia petang nak buat apa? Saya tak tahu nak buat apa, takkan nak tidur. Setahun tidur tak boleh. Petang jadi lemah tubuh, maka saya cari alternatif apa benda saya boleh buat. Maka saya kata kawan saya tengok dia pergi kursus 2 hari dah balik buka salon. Buka gunting rambut orang tu sengit-bengit pun dia berani buka kedai. Saya cakap saya ada kelebihan tu. Masa saya duduk universiti dulu, saya pun belajar gunting rambut, belajar cuci muka. Walaupun saya tak tahu saya nak buka salon ke, tapi saya minat nak belajar semua benda tu. Dan saya
buka salon lah mula-mula. Dia mengajar pagi, lepas habis mengajar, so dia terus datang kedai. Ada setengah tahun tu dia mengajar petang, so pagi dia akan tengok-tengok kedai. Petang dia mengajar, balik mengajar tu malam dia akan lawat dia punya kedai-kedai lah. Masa tu Datuk Sri sendiri buat facial. Dia pun ada 2 orang staff. Even dia punya kakak Mak Jah pun bantu dia dekat salon juga. Mak Jah ada staff pertama dia lah. Sebelum orang lain lah. Jadi dia duduk mengajar. Mak Jah mana tahu apa. Kita tak kerusi tak apa kan. Apa-apa tak call dia lah. Dia duduk mengajar sana kat Kelantan nak buat macam mana. Cabaran kita ialah kita memang tidak ada masa rehat dan kita terpaksa melalui malam-malam kita di jalan raya. Tidur kita bukan di atas tilang empuk tapi di atas kereta. Jadi kita malam banyak travel. Biasanya saya akan sampai dekat destinasi saya pagi, kemudian tidur 2-3 jam terus sambung kerja. Sampailah malam. Saya kerja ni sebenarnya orang cakap 24 jam ada. Tapi saya kerja 36 jam. Macam mana 36 jam? 7 pagi ni 7 pagi esok tak siap lagi, pukul 12 baru siap. Atau petang baru siap. Macam tu. Saya tak ada fast track lah untuk berjaya ni. Dan saya rasa berbangga pada mereka yang boleh kata mencapai sesuatu dengan cepat. Pada saya tak ada. Saya pijak onak duri ranjau. Saya pijak kepanasan, pijak duri dulu untuk mendapatkan emas di sebelah sana contohnya lah. Sebab kita membesar sama-sama. Kita tengok orang depan mata kan. Wanita sumber ilham selalu. Wanita sumber ilham selalu. Saya berjaya membangunkan kedai saya daripada 8 kepada 42 tu hasil daripada kepercayaan pelanggan kepada apa yang saya keluarkan, apa yang saya syorkan. Sebab apa yang saya berikan kepada pelanggan saya tu, yang pertamanya saya tekankan kualiti dan keberkesanan produk-produk saya tu lah. Wida Beauty ni bermula pada kios-kios dulu. Dulu meniaga kios, meniaga barang-barang orang lain. Sampai ke peringkat kita buat produk sendiri. Sampai ke sekarang ni lah. Iaitu kita jual produk yang kira kita pemoga. Sekarang ni dah ada kupu putih. Kita bermula daripada bawah. Habis tu kita syarikat Wida Beauty ni kita dah pergi kepada buat produk sendiri. Biasalah kalau cabaran kita kompetitor lah. Macam Datuk Wida sekarang ni dia pergi more pada iklan komersial TV apa semua. Kadang-kadang yang kita buat iklan ni orang follow kita, yang tu cabaran kita paling hebat lah. Kadang-kadang ada barang tiruan. Ada satu tahap tu bila dia punya kilo produk pemoga memang dekat atas, so ada orang buat produk tiruan. Macam cara dia fight tu, dia pergi jumpa sendiri pengarah dekat Kementerian Dalam Negeri. So kita bawa tim, kita pergi ambush tempat kilang yang kita dah siasat memang ada produk-produk tiruan. Datuk Sri sendiri pergi turun padang lah, so tak harapkan orang langsung lah. Macam tu. Itulah kekuatan dia. Untuk produk-produk di Malaysia, saya rasakan saya buat R&D, dia memang ada jangka hayat dia. Beberapa tahun produk tu akan turun atau tapi alhamdulillah Pemoga dah lebih kurang 7 tahun di pasaran dan diterima ramai, terutamanya kebelakang ini dan memang berkesan sangat membantu mereka yang sakit tu. Dan saya rasa saya suka menyambut cabaran lah. Kalau orang cakap macam tu, saya cakap no, cannot. You buat benda ni, macam mana you buat hak lah. Sebab untuk nak naik sebenarnya senang. Nak maintain 20 kali lagi susah. Rumah yang kita shoot tadi sebenarnya Datuk Sri beli untuk anak-anak dia. Motivasi saya ialah saya nak memberikan orang kata yang terbaik pada anak-anak saya. Saya perlu menyediakan semua keperluan untuk mereka yang saya tidak pernah rasa semasa saya kecil. So saya tak nak mereka merasai apa yang saya rasa. Saya nak mereka orang kata dah senanglah, hidup senang. Itulah orang kata semua ibu bapa pun nak macam tu pada anak-anak. Sebenarnya Datuk Wida ada terfikirlah dia nak kumpul satu staff dia satu taman. Sekarang ni kita dah mula orang yang dah lama dia dah bagi rumah duduk dekat area kat rumah dia. Macam saya sendiri pun saya duduk kat rumah dia. Dia memang anggap staff-staff dia pun macam anak-anak dia juga. Dia memang jenis
Kalau boleh staff-staff dia semua duduk dekat-dekat dengan dia kan. Apa yang saya nampak dia ni seorang yang sangat pemurah. Dia pemurah bukan saja untuk keluarga dia, tapi staf dia, kawan-kawan dia. Saya tidak melalui jalan pintas untuk berjaya. Saya lalui kesukaran ranjau, terpijak duri, bagai-bagai kesulitan, berbagai kesedihan dipakejkan oleh Allah SWT dengan sedikit kekuatan kepada saya. Malah saya rasa bukan sedikitlah. Dipakejkan ujian dan diberikan kekuatan untuk saya melangkah meniti hari demi hari. Yang saya rasakan dia balance lah, ada semuanya dan orang kata ada jugalah kesedihan sepanjang rentetan hidup saya. Malam tu Mak Jah nak balik Kelantan, 4 hari nak raya kan. Dah buat persiapan, siap nak beli barang-barang semua, dah bawa balik nak balik Kelantan, pergi kat Medan. Nak beli barang-barang untuk balik Kelantan lah. Datuk Ko cakap, duduk kat mana? Saya cakap duduk kat Medan. Lepas tu, dia cakap, adik dengan abang tu dekat rumah tu terbakar. Cakap, saya terkejut, saya beli barang, tak tahu ke mana barang saya. Ketulah. Lepas tu, balik kat rumah tu. Terkedu, tak cari cakap apalah. Dah memang orang dah penuh lah. Bom-bom apa semua. Masa tu Datuk pergi Penang, Pulau Pinang. Setahun Datuk tak pergi Penang. Hari tu berjalan pergi Penang. Ketika tu arwah ni nak pakai baju raya. Pakai lah. Dia meninggal dengan baju raya tu lah. Macam kalau malam biasa, dia orang pergi solat tarawih. Tapi malam tu tak nak pergi. Driver pun rasa macam tu salah jugalah. Tapi saya cakap tak apa. Kau dah Tuhan dah bagi kan. Buat macam mana? Dia ajak dah budak-budak tu pergi. Dia tak nak pergi malam ni. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu tak pergilah. Lepas tu Datuk ingatkan dia pergi tarawih. Lepas tu dengar-dengar ada orang ko cakap ada dalam rumah staf tu lah. Pergilah sayangku, pemula semula, semangat cintaku membara kerana dia tiada niatku. Dugaan terbesar yang saya lalui apabila saya kehilangan 2 putera tersayang saya yang saya telah sediakan semuanya untuk mereka. Orang kata bekalan dunia lah. Tetapi kita merancang, Tuhan yang menentukan. Tetapi Tuhan uji saya bagi Tuhan menguji saya pun sebenarnya dia dah berikan signal-signal kepada saya apabila sebelum kejadian tu 40 hari sebelum kejadian bila saya mengerjakan umrah, saya dah lihat sebenarnya bayangan-bayangan asap, kumpulan asap, orang yang tengok macam ada benda tengok saya berada dalam ketakutan, saya sedih, tak tahu sedih apa, saya tak senang hati, tak senang duduk, libang-libu, menangis dan banyak saya habiskan masa bersama anak. Saya bawa mereka tak sekolah, mereka saya bawa pergi luar negara, dalam negara, saya masak dan mereka pun tunjuk kemahiran masak. Dan saya rasa apa benda lagi saya tidak buat pada anak saya, semua saya dah buat. Itu rasa cabaran untuk dia dan untuk saya sendirilah. Sebab kita membesar sama-sama. Kita tengok orang depan mata kan. Sebenarnya saya tak menitik air mata pun sebenarnya. Sebab saya dah menangis kering air mata. Tak tahu apa dah saya menangis 40 hari. Malahan ketika mereka tidur tu, saya sebenarnya dah tahlil dah. Seminggu sebelum tu saya dah tahlil di rumah saya. Walaupun jarang saya tahlil di rumah. Saya rasa sesuatu yang tidak kena. Malahan tapi pada saya tak nampak, mereka nampak saya lah. Malam 23 Ramadan tu saya berdoa lah sebab anak saya nak jumpa Lailatul Qadar. Saya cakap, ya Allah, nak jumpa Lailatul Qadar, dah tidur dah. Saya pun berdoa untuk saya, ya Allah, panjangkanlah umur aku, berilah rezeki padaku, selamatkanlah aku. Maknanya kita rasa macam kita je yang tak kena pada kita. Tak perasan anak, tak perasan apa perubahan anak sebenarnya. Tak ada air mata nak keluar. Macam dia nangis, tapi dia boleh duduk diam lah. Macam duduk tak ada apa-apa. Bukan maksudnya tak ada apa-apa yang berlaku. Memang benda tu dah berlaku. Tapi dia dapat terima kodak dan kodak Tuhan yang bagi kat kita lah. Sebagai manusia kan. Dua orang sekaligus. Siapa yang tak tu. Datuk Vida orang yang sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Dan dia anggap itu sebagai
yes ujian tapi mungkin anugerah. Mungkin ada yang lebih baik yang akan menanti dia lah nanti. Kalau ikutkan lebih kurang 4 bulan, 5 bulan jugalah. Orang kata berkabung lah. Sebenarnya tak berkabung lah. Maksudnya cuba mencari kesesuaian ketiadaan 2 orang anak yang tersayang, yang sentiasa ada di samping kita. Jadi saya banyak orang kata muhasabah diri lah. Muhasabah diri. Dan saya tidak menyalahkan takdir. Tapi saya cuba mencari kesesuaian. Orang cakap, you keluarlah pergi melancong ke, you keluar daripada rumah ini supaya you tak ingat memori sini. Habis tu saya cakap, lepas saya balik sini macam mana saya nak tempuhi? Lebih baik saya tempuh. Saya redah dulu, kemudian barulah saya akan okey. Maka saya terpaksa. Dalam ketakutan juga sebenarnya tiap-tiap malam takut. Takut tak tahu takut apa. Takut, kadang-kadang saya takut, adakah kita pula hari kita besok. Dan saya jadi trauma begitulah. Siang malam hidup dia fikir macam mana nak teroka bisnes baru, macam mana nak kembangkan bisnes dia. Wanita sumber ilham selalu. Wanita sumber ilham selalu. Are you understand? Setelah melalui dugaan dalam bisnes, dugaan dalam rumah tangga, dugaan ketiadaan anak, dugaan kesakitan. Tapi saya tempuh juga, saya gagahi juga, saya kuat kena lawan, ya Allah. Kuat sangat kena lawannya dan saya tempuh tu, ya Allah, kalau orang tak cukup kekuatan, saya tak tahulah macam mana. Dia bang semula tu mungkin kekuatan yang luar biasa lah letak dalam diri dia yang Allah bagi kat dia lah. Kalau misalnya macam ikut kalau kita macam orang biasa ni rasa tak mampu rasa kot. Tapi dia ni Allah Tuhan bagi ke dia yang luar biasa. Semua orang cakap dia macam tu, bukan saya sajalah. Datuk Vida ni saya cerita mungkin daripada segi kenapa dia boleh berjaya sekarang. Sebab saya rasa dia ni seorang yang kuat bersedekah, dia suka berzakat, dia suka bagi sedekah pada anak-anak yatim lah. Itu saya rasa kekuatan dia. Sebab tu sekarang pun walaupun kita ada senang ke, macam Tuhan bagi kita melimpah ruah lah rezeki kan, kita tak akan lupa orang susah. Sebab kita pernah susah. Jadi kita tak akan lupa orang macam anak yatim ke, macam itulah. Dia sangat suka kaftan. Sebelum ni dia suka menyarungkan kaftan jenis batik. Datuk ni seorang yang suka mencari kelainan. Dia tak nak